Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Sarfazri dan seluruh rakan pendengar. Saya Wamida Al-Faris bin Sufian daripada Grup 17 dan grup kami telah memilih tajuk melestarikan nilai-nilai murni tonggak utama membanteras aktiviti jenayah rasuah. Okay, so seperti yang kita tahu, rasuah telah banyak menjadikan sesebuah negara itu musnah. Dan rasuah ini bukan sahaja berlaku kepada pemimpin-pemimpin negara, ia juga berlaku pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi rasuah juga berlaku tak kira bangsa, agama dan warna kulit. Jadi semua orang boleh melakukan rasuah dan itu adalah satu perkara yang tidak baik. Okey, ini adalah antara senarai-senarai yang dikeluarkan oleh Ketua Pesuruhjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM, iaitu Datuk Azam Baki. Beliau berkata Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur adalah antara negeri yang berpotensi menyumbang kepada kadar kenaikan jenayah rasuah. Kita boleh simpulkan bahawa semakin maju atau semakin pesat sesebuah negeri tersebut, ia juga menaikkan kadar tinggi untuk jenayah rasuah itu berlaku dalam sesebuah negeri. Okay, seterusnya saya akan ceritakan sedikit latar belakang tentang SPRM yang bermula pada 1956, iaitu biro di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu Badan Pencegah Rasuah, dan seterusnya ditukarkan nama kepada BSN, Biro Siasatan Negara. Akan tetapi selepas beberapa ketika ia juga ditukarkan kembali kepada BPR, iaitu Badan Pencegah Rasuah, dan pada tahun 2009 secara rasminya telah ditukarkan nama kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM. Jadi kita boleh melihat bahawa SPRM ini begitu telus dalam membanteras aktiviti jenayah rasuah. Ini kerana kita boleh lihat beberapa ketua-ketua pemimpin yang telah pun disabitkan kesalahan dalam aktiviti jenayah rasuah. Dan jika saya boleh sebutkan, mungkin ya akan ada copyright bagi video ini. Okey. Seterusnya, untuk mendidik anak-anak watan daripada memasuki atau menjadi aktivis jenayah rasuah ini, kita hendaklah mendidik mereka dari kecil. Bab kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi untuk memperkasakan lagi nilai-nilai murni terhadap anak-anak ini, kita perlulah bermula seawal dari tadika hingga ke Menara Gading. Jadi itu sahaja daripada saya sebagai mukadimah kumpulan ini. Seterusnya saya akan bagi kepada rakan-rakan penyampai saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Arif Haikal bin Abdul Hakim dan saya daripada kumpulan 17. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ataupun berhujah mengenai satu isu yang bertajuk melestarikan nilai-nilai murni tonggak utama dalam membanteras jenayah rasuah. Jadi apa yang kita faham tentang rasuah? Pada pendapat saya, amalan rasuah ataupun jenayah rasuah ini adalah amat berat untuk dipikul oleh seseorang itu. Namun yang demikian, amalan rasuah ini adalah senang dan ringkas untuk dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang kita lihat, amalan rasuah ini telah banyak diguna pakai ataupun diamalkan oleh manusia-manusia di serata dunia. Sebagai contoh, di Malaysia, kita dapat tengok amalan rasuah ini telah berluasa sehingga kan ahli kerajaan dan ahli politik sendiri yang melakukannya. Jadi kita balik kepada isi untuk isu kita, iaitu
jenayah rasuah ini. Jadi isi saya ialah berdisiplin dan menepati masa dapat menghindar daripada jenayah rasuah ini. Jadi apa yang kita tahu berkenaan dengan berdisiplin dan menepati masa? Pada pendapat saya, berdisiplin dan menepati masa ini ialah salah satu perkara yang tidak senang untuk dilakukan dan diamalkan oleh seseorang itu. Ia memerlukan masa dan praktikal untuk seseorang itu menjadi disiplin dan menghargai masa yang dia ada. Amalan rasuah ini adalah satu perkara yang luas dan telah banyak diamalkan, tidak kira sama ada di alam pekerjaan maupun di alam pembelajaran. Ia merupakan amalan yang sama saja dan selalu diamalkan oleh seseorang yang bekerja ataupun belajar. Jadi, apa kena-mengena jenayah rasuah dan berdisiplin ataupun menepati masa? Okey, kita ambil contoh daripada satu perkara, iaitu di alam pembelajaran. Jika seseorang pelajar itu berdisiplin dan menepati masa, dia akan hadir ke kelas awal ataupun tepat pada masanya. Berbanding dengan pelajar yang tidak berdisiplin dan juga tidak menepati masa, dia mungkin akan hadir ke kelas lambat ataupun tidak akan hadir ke kelas. Jadi apa yang pelajar yang tidak berdisiplin ni akan buat untuk memastikan kehadiran dia diambil oleh pensyarah itu? Dan di sinilah amalan rasuah itu berjalan ataupun terjadi. Jadi pelajar itu mungkin akan cari satu inisiatif ataupun satu jalan untuk memastikan kehadiran dia diambil. Sebagai contoh, kita boleh tengok ataupun saya boleh bagi satu contoh. Pelajar itu akan memberi satu jumlah ataupun satu hadiah kepada pensyarah itu untuk memastikan kehadiran dia diambil oleh pensyarah. Sebagai contoh, jumlah yang tidak besar dalam amount yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan ataupun hadiah yang berbentuk belanja makan ataupun sebagainya, itu dikira sebagai satu amalan rasuah juga. Jadi sudah terang lagi bersuluh, perkara ini tidak boleh dibiarkan dan pelajar seharusnya berdisiplin dan menepati masa untuk mengelakkan daripada perkara ini terjadi. Jadi itu saja daripada saya, dan seterusnya ahli kumpulan saya yang lain akan menyambung isi berkenaan dengan isu jenayah rasuah ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rozalitul Afwa binti Muhammad Ruzaidi, memegang nomor matriks BB22110269, akan menyambung pembentangan yang seterusnya dengan nilai murni yang telah saya pilih, yaitu nilai kejujuran. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan lagi tentang apa itu rasuah dan mengapa kegiatan rasuah ini boleh berlaku. Secara mudahnya, rasuah ini merupakan satu pemberian ataupun penerimaan suapan sebagai upah kerana telah melakukan suatu perkara ataupun tidak melakukan suatu perkara yang berkaitan dengan tugas-tugas rasmi. Rasuah ini merupakan satu aktiviti yang salah di sisi undang-undang, dan jika didapati bersalah, pelaku rasuah akan diberikan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan jika nilainya dapat dihitung, ataupun RM10.000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi. Jika difikir-fikirkan, aktiviti rasuah ini hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih sengsara. Tetapi, mengapa masih ada sesetengah individu yang sanggup melakukan perbuatan rasuah ini? Yang pertama, individu yang mengambil rasuah ini kerana mereka menghadapi krisis kewangan dalam kehidupan.
Masalah yang berlarutan menyebabkan mereka tidak berpikiran panjang tentang kesan menerima rasuah pada masa akan datang. Yang kedua pula, individu yang menerima rasuah ini karena mereka menganggap bahwa rasuah ini adalah jalan singkat untuk mendapatkan kesenangan. Demi mendapatkan kekayaan, mereka sanggup melakukan apa sahaja. Tetapi walau apapun alasannya, sama ada mereka terpaksa ataupun tidak, mereka tetap bersalah, jenayah tetap jenayah, dan mereka patut dikenakan hukuman. Oleh itu, saya akan menerangkan mengenai nilai yang telah saya pilih dalam usaha membendung jenayah rasuah, yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan suatu perkara benar, kata-kata atau perbuatan yang benar, tiada unsur penipuan dalam tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan. Maksudnya, seseorang itu perlu melakukan tanggung jawabnya dengan telus, mengikut prosedur tanpa ada unsur-unsur penipuan untuk menguntungkan pihak yang telah melakukan rasuah. Jadi, apakah peranan Anda semua dalam usaha membendung jenayah rasuah yang berkaitan dengan nilai kejujuran ini? Yang pertama, Anda perlu menerapkan nilai kejujuran dalam diri agar dapat mencegah segala godaan rasuah dari peringkat awal lagi. Yang kedua, Anda perlu menjalankan tanggung jawab Anda dengan jujur tanpa ada unsur penipuan. Tetapi, bagaimanakah nilai kejujuran ini dapat membantu dalam membendung jenayah rasuah? Orang yang menerapkan nilai murni dalam kehidupannya pasti mempunyai rasa bersalah jika hendak melakukan kegiatan rasuah. Secara tidak langsung, mereka mampu dan akan menolak suapan-suapan yang telah ditawarkan daripada individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, seseorang yang jujur akan melakukan tanggung jawabnya mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan dan juga prosedur yang telah ditetapkan tanpa mencoba untuk memberikan keistimewaan kepada individu-individu tertentu. Seterusnya, individu yang jujur juga pasti akan melaporkan kegiatan rasuah yang mereka ketahui kepada pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak SBRM. Oleh itu, saya menyuruh Anda semua untuk mulai menerapkan nilai murni dalam diri masing-masing agar jenayah rasuah ini dapat dibendung dan dihapuskan sepenuhnya. Akhir kata, tidak kiralah siapa pelakunya, sama ada mereka ialah orang awam, kaki tangan awam, bahkan ahli politik sekalipun, rasuah tetap jenayah. Sama ada mereka berkuasa ataupun tidak, mereka tetap bersalah dan perlu dikenakan hukuman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bibi Najia Hikmah binti Hamzah, Bibi 22110391 akan membuat pembentangan isi yang seterusnya berkaitan tajuk melestarikan nilai-nilai murni, tonggak utama dalam membantras jenayah rasuah, yaitu nilai amanah. Nilai amanah bermaksud amanat sesuatu yang dipercayakan kepada orang, kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang dan orang yang telah dipercayai. Antara nilai amanah yang dilakukan bagi mengelakkan jenayah rasuah adalah menjalankan tugas yang ditetapkan, bukan untuk mencari keuntungan dan kesenangan di atas jawatan yang disandangnya. Selain itu, tidak hiraukan tentang kedudukan ataupun kuasa. Isu kedudukan atau kuasa ini dapat dilihat daripada situasi politik. Contohnya, apabila tiba masanya untuk masyarakat memilih pemimpin mereka, sebahagian pemimpin yang bertanding akan melakukan perbuatan rasuah kepada masyarakat dengan menjanjikan uang yang lumayan akan diberi kepada mereka apabila mereka memilih pemimpin tersebut sebagai pemimpin yang akan memimpin mereka. Pemimpin ini bukan sahaja menawarkan uang untuk menarik perhatian masyarakat, tetapi juga benda-benda lain yang boleh mempengaruhi masyarakat. Contoh, menjanjikan akan memperbaiki jalan yang rosak di kawasan tersebut, tetapi itu hanyalah di mulut pemimpin tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa pemimpin ini tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya, yaitu dipilih dengan tujuan memimpin untuk negara. Sebaliknya, pemimpin ini hendak dipilih hanya untuk mendapatkan pangkat yang tinggi.
Hal ini menunjukkan betapa taksubnya manusia dalam mengejar kedudukan serta kuasa di dunia. Di samping itu, tidak mudah dipengaruhi oleh wang yang ditawarkan seperti seorang anggota penguat kuasa yang bertugas di pintu sempadan negara yang senang menerima sogokan sebanyak Rm200 untuk tidak memeriksa kandungan kontainer yang dibawa oleh orang luar. Seterusnya, tidak berbohong, mengkhianati pelanggan, mengambil rasuah, serta menipu pelanggan. Akhir sekali adalah dengan bersikap adil terhadap semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, dalam karena birokrasi yaitu dengan mengurus semua urusan setiap individu secara adil, yaitu tanpa pilih kasih dan tanpa menerima rasuah daripada orang lain. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, nilai amanah ini adalah wajib untuk setiap manusia dan harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan bukannya seperti melepaskan batuk di tangga atau sekadar hangat-hangat tai ayam. Hal ini karena nilai amanah ini mampu membendung jenayah rasuah sekaligus memberi kesan yang baik kepada negara dan semua pihak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Kinan Hakim bin Awang Jainal dari kursus Hubungan Antarabangsa bagi tahun 2022. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kami, yaitu melestarikan nilai-nilai murni tonggak utama membanteras jenayah rasuah. Antara salah satu cirinya ialah keadilan. Apakah itu keadilan? Keadilan ialah sesuatu perkara yang dilakukan dengan jujur dan saksama agar ia memberikan hasil yang seimbang kepada dua belah pihak. Antara ciri-ciri orang yang adil ialah hormat menghormati pendapat masing-masing, jujur dalam melaksanakan sesuatu, tidak menitik beratkan mana-mana pihak, dan berfikiran rasional dan toleransi. Kita mestilah menerapkan nilai keadilan dalam diri kerana ia mampu mencegah jenayah rasuah. Kenapa? Kita akan dapat menghalangi diri kita daripada ingin berbuat jahat terhadap seseorang. Selain itu, keadilan juga dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran rasional dalam melakukan sesuatu tindakan. Akhir sekali, hendaklah kita sedar bahawa sesebuah negara yang korupsi adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Tanpa kita sedari, perkara ini masih terus berlaku sehingga hari ini. Oleh itu, hendaklah kita menerapkan nilai keadilan dalam diri agar kita dapat membanteras jenayah rasuah. Sekian itu sahaja daripada saya, Kinan Hakim bin Awang Jainal. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aisyah binti Kasim, BP 22110260 akan melanjutkan pembentangan seterusnya dengan nilai tanggungjawab. Jenayah rasuah merupakan sebuah beban yang harus dipikul oleh semua rakyat Malaysia. Oleh itu, semua lapisan masyarakat mempunyai peranan mereka masing-masing dalam membendung jenayah ini. Antaranya ialah penjawat awam. Penjawat awam bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberi dengan saksama. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya salah guna kuasa dalam sesebuah organisasi itu. Contohnya, pejabat awam yang berpangkat lebih tinggi sering menggunakan kuasa mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Oleh itu, nilai tanggungjawab ini haruslah ditekankan agar profesi penjawat awam tidak dipandang serong oleh masyarakat. Seterusnya adalah rakyat. Rakyat bertanggung jawab dalam melaporkan jenayah rasuah ini. Mereka haruslah mengamalkan amalan menjaga tepi kain orang agar memudahkan mereka untuk membuat laporan jenayah rasuah ini kepada pihak SPRM. Di samping itu, pihak pendidikan juga mempunyai peranan dalam membanteras jenayah rasuah ini.
Penggunaan teknologi maklumat yang semakin berleluasa pada zaman kini menyebabkan golongan belia memandang remeh tentang jenayah rasuah. Statistik juga menyatakan bahawa terdapat 2,238 orang atau bersamaan dengan 55.2% pesalah laku rasuah terdiri daripada golongan belia. Oleh yang demikian, pihak pendidikan bertanggungjawab dengan melaksanakan program atau kempen kesedaran bagi meningkatkan kefahaman pelajar tentang jenayah rasuah, contohnya rasuah busters. Selain itu juga, kursus integriti dan anti rasuah haruslah diwajibkan di dalam universiti awam. Hal ini adalah untuk mengukuhkan elemen integriti dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, pihak kerajaan. Pihak kerajaan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat atau whistleblower untuk menjamin keselamatan pemberi maklumat. Mereka juga haruslah memberi ganjaran kepada sesiapa sahaja yang melaporkan jenayah rasuah ini kepada pihak SPRM. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila binti Madli, BA 22110342 akan meneruskan pembentangan ini melalui bahagian penutup. Bagi penutup pula, kesedaran seluruh masyarakat perlu ditingkatkan terutama dalam suasana pertumbuhan ekonomi yang pesat membangun. Selain itu, rasuah juga membawa kepada kehancuran masyarakat, bangsa dan dunia. Ibnu Khaldun juga pernah berkata bahawa sebuah tamadun akan mengalami kemerosotan apabila masyarakatnya tidak mengamalkan nilai murni seperti mengamalkan rasuah, kezaliman dan pembohongan. Sebaliknya, tamadun akan maju jika masyarakatnya mengamalkan nilai budi baik. Contoh budi baik dan integriti dalam anti rasuah ialah kejujuran dalam melaksanakan tugas yang diberikan, sentiasa berdisiplin dan menepati masa, amanah dalam menjalankan tugas tanpa adanya rasuah, keadilan terhadap semua pihak, serta bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Akhir sekali, rasuah jika tidak dikawal dan diperangi akan membawa kepada kesan buruk kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Itu saja daripada kami. Sekian.